Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah al-amin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersambung bersama dengan rancangan kisah hidup akhir zaman, kemunculan Khawarij, Zuhurul Khawarij. Antara tanda kecil yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa bumi ini sudah dekat dengan kiamat, Nabi pun sebut antara tanda kecilnya akan muncul kumpulan yang Nabi namakan Khawarij, pemberontak. Ketika hayat Rasulullah, kumpulan ini masih belum ada. Ada satu hadis yang Nabi sebut tentang kumpulan Khawarij ini, tentang sifat-sifat utama mereka. Sifat-sifat utama kumpulan ini, dan hadis yang kita nak bacakan nanti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu bukannya satu-satunya hadis yang bercakap tentang siapa dan apakah ciri utama Khawarij. Tetapi ada lagi hadis-hadis lain yang sebahagiannya dhaif, tetapi saya tidak perincikan di sini sebab nanti insya-Allah kita akan bercakap tentang tajuk Khawarij ni secara spesifik, mungkin lebih lama, dalam 1 jam insya-Allah. Hari ini kita nak sebut tentang betapa yang bernama Muhammad bin Abdullah itu adalah seorang pesuruh Allah. Allah pilih di kalangan anak Adam, utusan Allah untuk bagi tahu kepada umat ini, manusia yang hidup pada hari ini, yang seramai 8 bilion hari ini, Allah nak bagi tahu kepada manusia pada hari ini bahawasanya ini pesuruh aku, ini utusan aku. Dia akan bagi tahu tentang rahsia alam ini. Maka benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercakap berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan penakkulan, bukan berdasarkan semata-mata berfikir logik semata-mata, bukan berdasarkan, tetapi Rasulullah bercakap berdasarkan apa yang disampaikan oleh pemilik alam ini, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, ratusan tanda kecil kiamat ini yang tidak berlaku pada zaman itu tetapi berlaku selepas itu. Maksudnya apa yang Nabi bagi tahu tu adalah maklumat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Khawarij ni ialah satu nama kepada satu kumpulan yang akan keluar nanti. Dan apabila dilihat sejarah, sahabat menyaksikan kumpulan ini yang keluar pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu pusat pemerintahan Islam di Kufah, di Iraq. Setelah berlaku salah faham di antara dua sahabat, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sehingga berlaku perang. Akhir peperangan, Sayyidina Ali pun menang. Peperangan di antara dua kumpulan sahabat ini juga disebutkan oleh Rasulullah. Kita dah hurai dalam tanda kecil kiamat yang lepas-lepas. Tuan-tuan boleh tengok. Nabi pun dah cerita yang ni, dah cerita. Memang berlaku selepas itu. Lepas Nabi wafat lah, berapa puluh tahun lepas Nabi wafat, berlaku mauqi'atu ataupun ma'rakatu Siffin, peperangan Siffin.
perang di antara kumpulan Sayyidina Ali daripada Iraq dan juga kumpulan Sayyidina Muawiyah daripada Syam, Syria. Selepas habis perang, kedua-dua kumpulan ini bersetuju untuk mengadakan majlis at-tahkim. Maksudnya perbicaraan ataupun perbincangan. Kumpulan Sayyidina Ali di Iraq setuju, kumpulan Sayyidina Muawiyah pun setuju dengan majlis tahkim itu. Apabila selesai majlis tahkim yang ketika itu diadakan di sebuah daerah di Jordan, selesai, ada satu kumpulan umat Islam. Mereka ini bukan sahabat. Mereka ni protes dengan keputusan Sayyidina Ali. Saya tak mau panjangkan, dia jadi terlalu lama. Mereka protes dengan keputusan tahkim. Mereka tak setuju. Mereka tak setuju dengan keputusan dan tak setuju dengan proses tahkim itu. Proses perbincangan itu. Lalu mereka pun keluar. Kharaja an aliyin wa ta'ifatihi. Mereka pun keluar protes, maka sebab itu mereka dinamakan Khawarij. Mereka keluar ketika Sayyidina Ali berkhutbah di satu masjid di Kufah, maka kumpulan-kumpulan hak tak puas hati ni sebut di pinggir-pinggir masjid, la hukma illa lillah, kami nak hukum Allah saja. Tuan-tuan, kumpulan yang keluar daripada jamaah Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Ali. Sedangkan Sayyidina Ali ni sahabat. Sahabat besar, bukan sahabat biasa, antara yang 10 terawal masuk Islam, sahabat yang alim, ahli keluarga Nabi, dah jadi menantu Nabi lagi, sahabat yang ada ilmu, sahabat yang dipuji berpuluh-puluh, sahabat yang paling banyak dipuji oleh Rasulullah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka bila Sayyidina Ali cakap dan berkhutbah, dia berkata kami nak hukum Allah. Ayat itu nampak macam betul. Zahirnya betul. Tetapi apakah kefahamannya betul? Jawapannya kefahamannya tidak betul. Kerana bertentangan dengan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab tu tuan-tuan, penting bersama dengan hari ini, bersama dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya fahaman itu betul. Ada Quran ya, ada hadis ya. Berpandukan Quran ya, berpandukan hadis ya, mesti. Dengan fahaman siapa? Dengan fahaman siapa kamu faham Quran dan hadis? Dengan fahaman ulama-ulama kami. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mu'tabar. Mereka pun berlaung-laung. La hukma illa lillah, kami nak hukum Allah. Asyrakta ya Ali, kamu telah syirik wahai Ali. Hakamta birijal, dia sebut. Wala hakamta bi kitabillah. Hakamta rijal walam tahkum kitab Allah. Kamu menggunakan lelaki, orang, manusia untuk mengeluarkan hukum. Kamu tidak menggunakan kitab Allah. Nampak? Slogan, nampak slogan? Slogan Khawarij ketika itu nampak tu macam betul. Nampak tu slogan tu macam betul. Qala Allah, qala Rasulullah, macam betul. Tetapi fahamnya salah. Hati-hati. Sebab itu qala Allah, qala Rasulullah belum tentu lagi kefahaman itu betul. Luasnya Al-Quran punya makna dan hadis punya makna memerlukan kepada ketajaman akal dan keluasan ilmu, kelengkapan ilmu para ulama untuk menggali hukum itu. Kalau tidak, jadi macam Khawarij. Lebih menakutkan kumpulan Khawarij ini, kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, la yazaluna yakhrujuna
la yazaluna yakhrujuna, mereka itu sentiasa wujud. Ini tuan-tuan dengar elok. Kumpulan ini sentiasa wujud, kumpulan yang memfasikkan orang, cepat membid'ahkan orang, cepat mensyirikkan orang. Qala Allah, qala Rasulullah, tapi tak faham maksud sebenar. Kumpulan ini sentiasa wujud hatta yakhruja akhiruhum, sehinggalah keluar orang daripada kumpulan ni yang terakhir sekali, ma'ad dajjal. Ma'ad dajjal. Wal'iyadzubillah. Sampai zaman Dajjal keluar pun, ada lagi kumpulan ni keluar berserta dengan kumpulan Dajjal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu hadis lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hati-hati. Khawarij 1400 tahun lepas dengan Khawarij sampai zaman kita hari ini. Khawarij moden. Antara sifat mereka juga ialah meremehkan ibadat dan amalan orang lain. Tuan-tuan kalau perhati di Malaysia ni, sifat-sifat ni ada pada satu kumpulan. Ada pada satu kumpulan. Wal'iyazubillah. Wal'iyazubillah. Sebab itu tuan-tuan, ikut ulama kita yang ramai di Malaysia ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ramai ni, mufti-mufti kita yang ramai ni, ikut panduan tu. Mufti kita dah gariskan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenar, siapa yang bukan, yang cara faham mereka itu salah, ada disenaraikan secara terperinci. Jaga diri, jaga anak-anak, jaga keluarga daripada kumpulan tersebut. Jadi kumpulan ni mula muncul Khawarij ini pada zaman Sayyidina Ali. Mereka pun akhirnya selepas mereka tak puas hati dengan majlis tahkim, mereka tidak berpuas hati dengan keputusan, mereka pun keluar. 8,000 orang, ramai. 8,000 keluar ke satu kampung di pinggir kota Kufah di Harura. Mereka duduk di situ. Ketika mereka berada di situ, Sayyidina Ibn Abbas minta izin daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ibn Abbas ni pun ulama di kalangan sahabat. Subhanallah. Juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ibn Abbas minta izin. Ya Amirul Mukminin, izinkan aku untuk berjumpa dan bercakap dengan mereka, dengan Khawarij. Panjang cerita tu, nanti tajuk Khawarij kita akan sebut. Sayyidina Abdullah bin Abbas pergi jumpa tuan-tuan. Nazarahum. Dia berdebat dengan mereka, dia berbual dengan mereka, berdiskusi dengan mereka. Akhirnya separuh ikut Sayyidina Abdullah bin Abbas kembali ke saf Sayyidina Ali bin Abi Talib. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Dan begitulah Khawarij daripada zaman para sahabat mula muncul. Waktu Nabi hidup tak ada lagi kumpulan ni. Muncul pada zaman Sayyidina Ali, memberontak, protes dengan keputusan. Bukan saja memberontak dan protes, ketika mana mereka keluar daripada saf kumpulan Sayyidina Ali, mereka duduk di Harura, 4,000 kembali kepada kumpulan Sayyidina Ali, 4,000 kekal, kemudian mereka membunuh umat Islam. Tuan-tuan, kumpulan yang macam ni tuan-tuan, sampai hari ini, kalau dibiarkan, ending fatwa tu bunuh juga. Sebabnya ialah apabila kita buat satu amalan, dia bid'ahkan, kemudian disyirikkan. Ada amalan dia bid'ah, ada amalan disyirikkan. Bila syirik, orang tu jadi apa? Beza sikit ya. Ulama kita ajak selawat, syifa, dia kata syirik. Lepas tu kalau syirik boleh jadi apa? Kalau syirik boleh buat apa ke orang yang syirik tu? Murtad. Kalau murtad boleh buat apa? Wal'iyazubillah. Yang ni yang kita tak mau. Sebab tu dia punya keputusan akhir dia tu, itu yang membahayakan umat Islam. Sebab itu kita sebut tentang kumpulan ini. Sebab itu kita selalu peringat tentang kumpulan umat ini. Kumpulan ini. Begitu pada zaman Sayyidina Ali, mereka ni berpecah, 4,000 ni akhirnya ni, mereka bunuh pula orang Islam yang lalu. Sehingga mereka membunuh Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arts. Isteri beliau. Membunuh isteri Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arts. Fashaqqa batnaha. Mereka belah perut dia. Sayyidina Ali pun tanya, man qatalahu? Siapa yang bunuh? Mereka pun jawab, geng Khawarij ni jawab, kulluna yaqtuluhu. Kami semua bunuh.
Maka Sayyidina Ali pun melancarkan perang, berlaku satu perang besar umat Islam dengan kumpulan Khawarij di satu tempat yang bernama Nahrawan, dan ketika itu kumpulan Sayyidina Ali menang besarlah dalam peperangan tersebut. Kita bacakan hadis yang Nabi sebut sangat jelas tentang kumpulan Khawarij. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhiruz zaman. Akan keluar di akhir zaman nanti. Tengok tuan-tuan, Nabi sebut akhir zaman. Akhir zaman tu kita lah. Mula muncul pada zaman Sayyidina Ali, berterusan sampai keluarnya Dajjal. Akan keluar nanti di akhir zaman qaumun ahdathul asnan. Satu kelompok ni kebanyakannya muda-muda. Sufahaul ahlam, kebanyakannya saghirul uqul. Tak cerdik lah. Bukan bodoh gila ni tuan. Ilmu dan sebagainya. Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqihim. Mereka membaca Quran tidak melepasi tenggorokan mereka. Kata para ulama, faham pun tidak, amal pun tidak. Isi kandungan tu. Bila faham salah isi kandungan Quran, amal pun salah. Kebanyakan, banyak isi kandungan Quran itu difaham secara salah. Kumpulan ni. Tapi bila sebut, kami nak Quran. Tetapi banyak yang disalah faham tentang isi kandungan Quran. Sebab tak ikut kefahaman manhaj sahabat dan manhaj para ulama. Tak ikut manhaj sahabat dan manhaj para ulama. Lagi, yaquluna min qawli khairil bariyah. Tapi di mulut mereka juga selalu sebut qala Rasulullah. Sepatutnya eloklah. Tadi ambil pada Quran, lepas tu ambil pada ayat Rasulullah. Sepatutnya baguslah ya Rasulullah. Sepatutnya bagus. Tetapi tidak mengikut fahaman manhaj para ulama, manhaj para sahabat. Kumpulan ini. Daripada zaman Nabi SAW, zaman sahabat, maksud saya, sampai hari ini. Ada kumpulan macam ni. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Sebab tu belum tentu lagi yang qala Allah, qala Rasulullah ni belum tentu betul. Sehingga kita tengok, mereka ini sama ada manhaj mereka dengan para sahabat dan para ulama. Kalau sama, barulah selamat. Dan sifat yang terakhir mereka ni, yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Dan mereka keluar dari agama. Ini kita takut. Seperti mana melesetnya anak panah dari sasaran. Keluar daripada agama ni, sebahagian tindakan mereka, amalan mereka, membuatkan mereka keluar Islam. Sebahagian tindakan mereka. Dan betapa cepatnya tindakan yang mereka buat itu. Kadang-kadang beberapa tindakan mereka tu membuatkan mereka keluar Islam. Kumpulan ni. Wal'iyazubillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, semoga keterangan secara ringkas tadi membuatkan kita faham tentang kumpulan Khawarij yang wujud daripada zaman sahabat sampai zaman hari ini berdasarkan hadis-hadis riwayat lain, antaranya riwayat Imam Ahmad. Semoga kita faham, dapat jaga diri kita, keluarga kita, memastikan kita ni berada di manhaj yang betul ataupun tidak. Bila Nabi sebut banyak kumpulan akhir zaman, satu saja syurga, satu saja yang benar. Maka kajilah, bersamalah para ulama kita yang ramai ni di Malaysia khususnya, supaya kita berada di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, bersama dengan Rasulullah dan para sahabat, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.